Nama saya Nafata Aini binti Zaidi. Pengenalan bagi penyelidik kami ini, unsur yang telah diberikan keutamaan meliputi aspek kecerdasan emosi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan walau soal sidik sebagai instrumen kajian, iaitu melalui Google Form yang diadakan kepada pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Walau soal sidik ini mempunyai 3 bahagian. Bahagian A adalah demografi, bahagian B adalah kompetensi peribadi dan bahagian C adalah kompetensi sosial. Penyelidik kami ini dianalisis dengan menggunakan SPSS. Seterusnya, data yang diperolehi juga dianalisis bagi mendapatkan perbezaan antara faktor demografi yang dipilih dengan ketiga-tiga tahap tersebut. Okey, terima kasih kepada pembatas sebelum ini. Okey, saya Muhammad Kamarudin bin Harman, nombor matrik AB 190044. Okey, saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai analisis normaliti. Apa itu analisis normaliti? Okey, dalam statistik, analisis ujian normaliti sering digunakan dalam menentukan sama ada kumpulan data berada dalam taburan normal atau tidak normal. Okey. Ujian normaliti dibuat untuk mengenal pasti sama ada taburan pemboleh ubah yang ingin dikaji berdasarkan hipotesis yang telah dijana. Okey. Saya akan menerangkan sedikit banyak mengenai keputusan analisis normaliti yang telah kami jalankan mengenai kajian-kajian terhadap pelajar Fakulti FKEE. Okey, first, kita akan pergi kepada pemboleh ubah jantina dengan tahap kefahaman. Okey, berdasarkan ujian Shapiro-Wilk dan ujian Kolmogorov-Smirnov dan ujian secara visual menggunakan histogram, plot nombor Q2Q, star box plots menunjukkan bahawa pemboleh ubah tahap kefahaman mempunyai taburan yang normal dengan jantina lelaki dan perempuan. Kenapa normal ni? Kerana jumlah keputusan statistik menunjukkan melebihi daripada 0.05. Okey. Kedua, kita akan pergi kepada pemboleh ubah kaum dengan tahap kesediaan, dengan tahap kefahaman pelajar FKEE. Okey, berdasarkan ujian Shapiro-Wilk dan ujian Kolmogorov-Smirnov dan menunjukkan bahawa pemboleh ubah tahap kefahaman mempunyai taburan yang normal dengan kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Okey, kenapa normal? Kerana keputusan statistik menunjukkan jumlah melebihi daripada 0.05. Berdasarkan jadual di belakang merupakan taburan bagi umur. Pemboleh ubah tahap kefahaman mempunyai taburan yang normal dengan umur 19 hingga 20 tahun, 21 hingga 22 tahun, 23 hingga 24 tahun dan juga 25 tahun ke atas. Mengapa saya kata normal? Mengikut ujian Shapiro-Wilk dan juga Kolmogorov-Smirnov, iaitu jumlahnya melebihi 0.05. Jadual yang seterusnya adalah jadual tahun pengajian. Berdasarkan pemboleh ubah tahap kefahaman mempunyai taburan yang normal juga, iaitu tahun pengajian dari tahun 1, tahun 2 dan juga tahun 3. Mengapa saya mengatakan ianya juga normal? Kerana mengikut ujian Shapiro-Wilk dan juga Kolmogorov-Smirnov juga ia melebihi jumlah 0.05. Hai, nama saya Siti Syafiqah binti Ismail. Saya akan sambung pengutangan bab 4, iaitu berkaitan dengan nilai ketakalan. Dalam nilai ketakalan ini mempunyai konstruk, bilangan item dan nilai alfa Krobas. Bagi konstruk mempunyai 4 tahap, iaitu 3 tahap, iaitu tahap kesedaran diri, tahap peraturan diri dan tahap motivasi diri. Dalam tahap kesedaran diri mempunyai bilangan item sebanyak 11 dan nilai alfa Krobas ialah 0.912. Bagi tahap peraturan diri pula, bilangan item sebanyak 17 dan nilai alfa Krobas ialah 0.962.
Dalam tahap motivasi diri, mempunyai bilangan item sebanyak 65 dan nilai alfa Krobach ialah 0.992. Jumlah item keseluruhan ialah 93 dan nilai alfa Krobach ialah 2.866. Seterusnya ialah bab 5 di mana berkaitan dengan laporan dapatan demografi. Bagi laporan dapatan demografi ini, kumpulan kami telah mengagihkan Google Form kepada 180 orang responden daripada Fakulti FKE. Dan responden ini terdiri daripada pelbagai bangsa, umur, jantina dan semester. Untuk jantina, tertinan lelaki seramai 95 orang, perempuan seramai 86 orang dan bangsa paling ramai ialah bangsa Melayu sebanyak 108 orang, bahasa Cina seramai 38 orang, bahasa India seramai 29 orang dan lain-lain bangsa seramai 5 orang. Untuk umur, terdiri pada peringkat umur 19 hingga 20 tahun. 19 hingga 20 tahun ini seramai 38 orang dan 21 hingga 22 tahun seramai 55 orang dan 23 ke 24 tahun seramai 82 orang dan 25 tahun ke atas seramai 6 orang. Bagi fakulti, sudah tentu kami memilih fakulti FKE. Jadi fakulti FKE ini seramai 180 orang responden. Dan untuk semester pertama seramai 4 orang, semester kedua seramai 53 orang, semester ketiga seramai 36 orang, semester keempat seramai 36 orang juga, dan semester kelima seramai 28 orang dan semester keenam seramai 20. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Asmuddin Zamri, nombor metrik AB1900077. So hari ini saya akan menerangkan tentang objektif kajian pada kajian kami. Jadi di objektif kajian ini terdapat 4 item yang kami kaji, iaitu untuk mengetahui tahap kompetensi personal pelajar dan tahap kompetensi sosial pelajar. Selain itu juga kami mengenal pasti perbezaan antara jantina dengan kompetensi sosial maupun kompetensi personal. Dan akhir sekali adalah untuk mengenal pasti hubungan antara kompetensi personal dengan kompetensi sosial. Jadi dalam kajian ini kami menggunakan 5 berubah, iaitu tahap kompetensi dan juga nilai peratus, iaitu frekuensi, mean, sisian piawai, mood dan median. Dan juga objektif ini terdapat dua, daripada segi kompetensi personal kami ada kesedaran kendiri, motivasi kendiri, keupayaan kendiri. Dari segi sudut sosial pula kami ada kesedaran sosial dan juga kemahiran sosial. Jadi objektif lain adalah untuk mengenal pasti perbezaan jantina dengan kompetensi sosial maupun kompetensi personal, dan juga untuk mengenal pasti hubungan antara tahap kompetensi personal dengan kompetensi sosial. Jadi untuk kompetensi personal kesedaran diri terdapat 3 item yang dikaji. Dari sudut kesedaran emosi, saya menyedari bagaimana perasaan saya mempengaruhi perasaan saya mempunyai nilai tertinggi antara 4 item, iaitu mean sebanyak 3.73, standard deviation sebanyak 0.88, mood dan median pada tahap 4. Walau bagaimanapun, kesemua nilai mood dan median item berada pada tahap 4, iaitu sangat kerap. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan referensi sangat sedar tentang kesedaran emosi. Terusnya dari sudut penilaian kendiri, saya terbuka untuk balas-balas yang jujur dan perspektif baru, pembelajaran berterusan dan perkembangan diri berada di tahap tertinggi dengan di antara 4 item, iaitu mean sebanyak 3.69, standard deviation sebanyak 0.87, mood dan median sebanyak pada nilai 4. Walau bagaimanapun, kesemua nilai mood dan median ini menunjukkan bahawa tahap koresponden pada tahap 4, iaitu sangat sedar tentang penilaian kendiri. Dan khususnya keyakinan diri, akhir sekali keyakinan diri pada tahap 4, di mana saya dapat menyuarakan pandangan yang tidak digemari dan memusingkan badan dengan tepat, berada di nilai tertinggi antara 3 item dengan mean sebanyak 3.57, SD sebanyak 0.81, mood dan median pada tahap 4. Dari keseluruhan, berada mood dan median pada tahap 4, di mana sangat kerap, menunjukkan bahawa kebanyakan responden sangat cakna tentang keyakinan diri. Bagi penilaian kendiri, kompetensi personal pula, pengawalan kendiri, saya menguruskan perasaan impulsif dan emosi tekanan berada pada nilai tertinggi dari 3 item dengan mean sebanyak 3.57, standard deviation sebanyak 0.87, mood dan median berada pada tahap 4. Walau bagaimanapun, kesemua nilai mood dan median item berada pada tahap sangat kerap, iaitu tahap 4, dan ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden sangat sedar tentang penilaian kendiri dalam menguruskan emosi dan dorongan yang mengganggu. Seterusnya dari sudut kepercayaan, saya membina kepercayaan dengan boleh dipercayai dan sahih berada di nilai tertinggi dalam 3 item dengan mean sebanyak
3.56, standard deviation sebanyak 0.89, mood dan medium pada tahap 3. Walau bagaimanapun, purata nilai mood dan medium item berada pada 3, iaitu pada tahap tengah-tengah, dan ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden pada para sederhana sedar tentang penilaian diri dalam kebolehan percayaan menjaga standard kejujuran dan integriti. Dan sekali dalam kesungguhan dalam penilaian diri ini, kesungguhan saya bertanggungjawab untuk memenuhi objektif saya berada di nilai tertinggi antara 3 item dengan miss sebanyak 4.53, standard deviation sebanyak 0.82, mood dan median pada nilai 3. Walau bagaimanapun, purata nilai mood dan median item berada pada tahap 3, iaitu kadang-kadang. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden berada para sederhana tentang penilaian diri dalam kesungguhan untuk memikul tanggungjawab untuk partisipasi peribadi. Seterusnya, kompetensi personal kita ada motivasi kendiri, iaitu pertama berdasarkan kejayaan. Dalam dapatan motivasi kendiri berdasarkan kejayaan, saya berorientasi hasil dan standard berada di nilai tertinggi antara 4 item dengan min sebanyak 3.65, standard deviation sebanyak 0.78, mood dan medium pada tahap 3 dan 4. Tetapi walau bagaimanapun, ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden para sederhana dengan tentang berdasarkan kejayaan dalam motivasi kendiri. Terusnya, komitmen. Dalam motivasi kendiri komitmen ini, saya secara aktif mencari peluang untuk memenuhi visi kumpulan berada di nilai tertinggi antara 4 item dengan min sebanyak 3.85, SD sebanyak 0.65, mood sebanyak 4 dan medium sebanyak 4. Walau bagaimanapun, purata nilai mood dan medium berada pada tahap 4, iaitu sangat kerap. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden berada di paras kerap tentang motivasi kendiri dalam komitmen. Terusnya adalah inisiatif, iaitu dalam motivasi kendiri inisiatif, saya sentiasa bersedia untuk merebut peluang berada di nilai tertinggi di antara 4 item dengan min sebanyak 3.65, SD sebanyak 0.78 dan mood medium berada pada tahap 4. Ini menunjukkan responden berada sangat kerap dalam inisiatif motivasi kendiri. Seterusnya kita balik pada kompetensi sosial. Pertama ialah tentang kesedaran sosial. Dari sudut empati, kesemua responden berada pada tahap 4, di mana saya menunjukkan kepekaan dalam memahami perspektif orang lain mempunyai nilai tertinggi dengan min sebanyak 3.63, standard deviation sebanyak 0.76, mood dan medium berada pada tahap 4. Ini menunjukkan banyak responden sangat tinggi, menunjukkan bahawa sangat sedar tentang sekedar emosi dalam kompetensi sosial. Terusnya, untuk orientasi perkhidmatan pula, saya mencari cara untuk meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan berada pada tahap tinggi antara 4 item dengan min sebanyak 3.81, standard deviation sebanyak 1.01, mood dan median sebanyak 4. Walau bagaimanapun, nilai mood dan median berada pada tahap 4, iaitu sangat kerap. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden sangat sedar tentang kesedaran emosi, kemanfaatan dan kompetensi sosial. Dan seterusnya adalah untuk membangunkan orang lain. Dalam dapatan tahap kompetensi sosial kesedaran, saya mengiktiraf dan menghargai kekuatan pencapaian dan kebanggaan orang lain mempunyai nilai tertinggi antara 3 item, iaitu min sebanyak 3.35, standard deviation sebanyak 1.04, mood sebanyak 3 dan medium sebanyak 4. Walau bagaimanapun, semua nilai ini berada pada tahap 4, iaitu sangat kerap, dan ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden sangat sedar tentang kesedaran emosi membangunkan orang lain dalam kompetensi sosial. Akhir sekali, dalam kompetensi adalah kemarahan sosial. Di tahap ini mempengaruhi saya dapat mengatur peristiwa dramatik untuk memberi maksud secara berkenaan berada pada tinggi, iaitu min sebanyak 3.54, SD sebanyak 0.73, mood sebanyak 3 dan media sebanyak 3. Walaupun bagaimanapun, kesemua nilai mood dan media ini berada pada tahap 3, iaitu kadang-kadang, dan ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden sangat sedar tentang kemarahan sosial mempengaruhi kompetensi sosial. Terusnya, dari sudut komunikasi pula, saya menangani masalah sukan secara langsung dan nilai tertinggi antara 4 item, iaitu 3.41 min, SD sebanyak 1.01, mood dan medium pada nilai 4. Walau bagaimanapun, semua nilai mood dan medium item berada pada tahap 4, iaitu sangat kerap, dan ini menunjukkan kebanyakan responden sangat sedar tentang kemarahan sosial komunikasi dalam kompetensi sosial. Dan akhir sekali adalah kepimpinan. Dari segi kepimpinan, saya membimbing proses orang lain sambil menganggap mereka bertanggungjawab mempunyai nilai tertinggi antara 4 item dengan min sebanyak 3.69, SD sebanyak 0.87 dan mood median berada pada tahap 4. Walaupun semua nilai mood dan median berada pada tahap 4, dan ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden sangat sedar tentang kemarahan sosial kepimpinan dalam kompetensi sosial. Terusnya, objektif perbezaan antara jantina dengan kompetensi personal dan kompetensi sosial. Jika kita lihat, nilai korelasi kompetensi personal berada pada tahap tinggi dengan nilai korelasi sebanyak 0.02,
Nilai signifikansi pula berada pada tahap 0.87 dan ini menunjukkan tahap kuat dan jantina mempunyai korelasi. Bagi tahap kompetensi sosial, nilai R berada pada tahap negatif 0.03, nilai P berada pada 0.84 dan menunjukkan bahawa hubungan negatif. Nilai P lebih besar pada 0.05 menunjukkan hubungan korelasi pada tahap yang kuat. Dan ada sekali adalah hubungan antara tahap kompetensi personal dan kompetensi sosial. Pada tahap ini, ini menunjukkan bahawa boleh ubah kompetensi sosial pada tahap tinggi dengan nilai MIS sebanyak 3.62, standard deviation berada pada tahap 0.85, mood dan medium pada tahap 4 dan IQR berada pada julat 1. Manakala boleh ubah kompetensi sosial pula berada pada tahap 2 dengan nilai MIS sebanyak 3.47, standard deviation sebanyak 0.94 dan mood dan medium pada tahap 4 dan julat antara kuartil berada pada tahap 1. Selain itu juga nilai mood dan median kedua-dua boleh ubah berada pada tahap 4 iaitu sangat kerap. Ini menunjukkan nilai kompetensi pelajar pada tahap tinggi ini dikuatkan lagi dengan nilai julat kuartil IQR berada pada nilai rendah iaitu data variable yang menunjukkan kecil kebanyakan pelajar berada pada tahap sangat kerat dengan dalam kompetensi. Nilai sistem PYSD juga berada pada tahap rendah iaitu mempelajari aras kosong. Ini menunjukkan rata-rata taburan 180 orang responden memberi nilai sangat keras pada tahap kompetensi mereka iaitu dari sudut kompetensi sosial maupun kompetensi personal. Tuntasnya, semua pelajar berada pada tahap sangat kerap dalam nilai kompetensi mereka. Sekian, terima kasih itu saja. Hai, nama saya Nur Azina Syahira binti Muhammad Nazir. Pada akhir analisis kajian yang telah dibuat berkaitan kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar UTHM yang terlibat mendapati bahawa tahap kecerdasan emosi, kecekapan peribadi serta kecekapan peribadi sosial dalam kalangan pelajar UTHM di tahap yang normal dan positif. Di samping itu, data yang diperolehi dengan menggunakan perisian wajar iaitu Google Form bagi mendapatkan 60 responden dari pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik serta membuat analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada responden yang dikaji. Berdasarkan analisis yang dibuat dari SPSS tersebut, ujian normaliti yang dilakukan tidak mempunyai taburan normal dengan pemboleh ubah yang diberikan. Oleh sebab itu, analisis yang dilakukan mengenai demografi yang dipilih iaitu berdasarkan jantina, kaum, umur dan semester. Pada akhir soal selidik ini menunjukkan tahap kecerdasan emosi pelajar FKE di tahap yang terkawal dengan melihat analisa matrik, kajian dan persoalan kajian yang direspon oleh sampel pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik Elektronik di UTHM.